Bab kiamat tidak akan berlaku sehingga ataupun sebelum sehingga orang mati didengki, ataupun kiamat tidak akan berlaku selagi ahlul kubur, ini orang yang sudah mati, orang yang dalam kubur itu yughbata, didengki. Maknanya sehingga selagi orang yang hidup ini tidak berghibtah terhadap orang yang telah mati. Kalau dengki itu tak berapa tepat, tak berapa tepat. Yughbat, mana berghibtah. Apa kita nak kata bahasa Melayu? Tak apalah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, kiamat tidak akan berlaku selagi seseorang itu tidak lalu dekat kubur seseorang, lalu dia berkata, ya laitani makanahu, alangkah baiknya kalau aku berada di tempatnya. Ini alangkah baiknya kalau aku yang mati ni, aku duduk dalam kubur. Bab taghayyuriz zaman, ini bab perubahan zaman sehingga berhala-berhala disembah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi punggung-punggung perempuan Daus tidak bergoyang kerana Dzul Khalasah. Dzul Khalasah ialah berhala golongan Daus yang mereka sembah semasa jahiliyah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi tidak keluar seorang lelaki daripada kabilah Qahtan. Dia akan yasuqun nasa bi'asan, dia akan memerintah manusia, memimpin manusia, menghalau manusia dengan tungkat, yakni memimpin mereka dengan kekuasaannya. Bab khurujin nar, ini bab keluar api. Anas berkata, Nabi SAW bersabda, tanda kiamat yang mula-mula ialah api yang menghimpunkan orang dari masyrik ke maghrib. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi tidak keluar api dari bumi Hijaz yang menyinari tengkuk-tengkuk unta di Busra. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak lama lagi atau nanti Furat, yang di sungai Furat di Iraq, akan mengeluarkan gedung emas. Sesiapa yang menghadirinya, maka janganlah dia mengambil apa-apa daripadanya. Uqbah berkata dengan sanadnya daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, sama seperti lafaz hadis yang tersebut. Jadi cuma dia menyebutkan yahsiru an jabalin min dhahab, yakni Furat akan menyingkapkan, akan mendedahkan, membuka bukit emas. Bab dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Harithah bin Wahab, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu, kerana nanti akan tiba suatu zaman di mana seseorang itu berjalan membawa sedekahnya, tetapi tidak ditemuinya orang yang akan menerima sedekahnya. Musaddad berkata, Harithah bin Wahab itu ialah akhu Ubaidillah bin Umar li ummihi, yaitu saudara seibu bagi Ubaidillah bin Umar.
Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi tidak berperang dua kumpulan besar, dua golongan besar. Akan berlaku pembunuhan yang besar di antara mereka. Dakwaan masing-masing itu sama. Dakwaan kedua-duanya adalah sama. Yang tuntutan ataupun kehendak masing-masing dua golongan itu adalah sama. Wa hatta yub'atha, dan selagi tidak dibangkitkan beberapa ramai dajjal, pendusta besar, hampir 30 orang. Semuanya mendakwa dia adalah Rasulullah. Dan selagi tidak, yakni kiamat tidak akan berlaku selagi tidak diambil ilmu, yakni diangkat ilmu, dan selagi tidak berlaku banyak gempa bumi. Wa yataqarab az-zaman, dan masa akan dekat, akan semakin dekat. Dan fitnah akan nyata, dan banyak pula berlaku harj, yaitu pembunuhan. Dan selagi tidak banyak harta di kalangan kamu sehingga ia melimpah ruah, sampai orang yang berharta rungsing untuk mencari orang yang akan menerima sedekahnya, sehingga apabila dia mengemukakan kepadanya, maka berkatalah orang yang dikemukakan harta kepadanya itu, la arabali bihi, saya tidak berhajat kepadanya. Dan tidak akan berlaku kiamat selagi manusia tidak berlomba-lomba meninggikan binaan. Dan kiamat tidak akan berlaku selagi seseorang itu tidak lalu dekat kubur seseorang, lalu dia berkata, hai, kiranya akulah di tempatnya. Dan selagi matahari tidak naik dari sebelah barat, apabila ia telah naik, yakni dari sebelah barat, dan dilihat oleh sekalian manusia, maka itulah ketikanya tidak berguna kepada seseorang itu imannya. Iman orang yang belum lagi beriman, tidak berguna imannya, ataupun dia telah berusaha apa-apa kebaikan dalam keimanannya. Sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku ketika dua orang sedang menghamparkan, membuka kainnya untuk dilihat masing-masing. Fala yatabaya'anihi, belum sempat lagi mereka berjual beli, dan belum sempat lagi mereka melipatnya, kiamat telah pun berlaku. Dan kiamat pasti akan berlaku ketika seseorang pulang membawa perahan susunya, yakni susu unta ataupun kambingnya, belum lagi dia meminumnya, jadi kiamat telah berlaku. Kiamat pasti akan berlaku ketika seseorang itu sedang yalutu haudahu, sedang mengecat kolamnya ataupun menyimin kolamnya itu. Fala yasqi fihi, belum lagi dia mengisikan air ke dalamnya, tiba-tiba kiamat berlaku. Kiamat pasti akan berlaku ketika seseorang itu mengangkat suapan ke mulutnya, belum lagi dia sempat menyuap ke mulutnya, kiamat telah berlaku. Bab dzikrid dajjal. Ini bab cerita Dajjal, kisah Dajjal. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, tidak ada sesiapa bertanya Nabi SAW tentang Dajjal lebih banyak lagi daripada aku, lebih kerap daripada aku.
bertanya baginda. Wa innahu qal, dan sesungguhnya Nabi SAW berkata kepadaku, ma yadhurruka minhu, kau tidak akan apa-apa dengan Dajjal itu. Kau tidak akan apa-apa dengan Dajjal itu. Yani Dajjal tidak akan memudaratkan engkau. Qultu, saya pun kata, sesungguhnya mereka berkata bersamanya ada gunung khubz, roti, dan sungai air. Qala innahu ahwanu 'ala Allah min dhalik, sesungguhnya dia lebih hina kepada Allah daripada itu. Ataupun sesungguhnya itu lebih mudah kepada Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, seperti itu juga. Qala Abu Abdullah yang Imam Bukhari berkata, saya percaya, saya yakin itu daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, a'warul 'ainil yumna, buta sebelah mata kanannya. Ka'annaha, mata sebelah kanannya yang buta itu semacam inabatun tafi'ah, ini buah anggur yang menonjol keluar, yang membonjol keluar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Dajjal akan datang sehingga dia berhenti di penjuru Madinah. Ketika itu bumi Madinah akan gempa 3 kali. Maka keluarlah kepadanya setiap yang kafir dan munafik, yakni daripada Madinah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, tidak akan masuk ke dalam Madinah itu ru'bu al-masih ad-dajjal, rasa gerun ataupun kehebatan Masih Dajjal. Padahal pada masa itu Madinah mempunyai 7 pintu. Di setiap pintunya ada 2 malaikat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW, sabda baginda, kehebatan Masih Dajjal tidak akan memasuki Madinah. Madinah pada hari itu, pada ketika itu, mempunyai 7 pintu, dan pada setiap pintunya ada 2 malaikat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah SAW pernah bangun di antara sahabat-sahabatnya, maka beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang layak dengannya. Kemudian beliau menyebutkan Dajjal dengan mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar mengingatkan kamu tentangnya, dan tidak ada seorang pun Nabi melainkan dia telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal itu. Tetapi sekarang aku akan ceritakan kepada kamu suatu perkara yang belum pernah dicerita oleh mana-mana Nabi kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Allah tidak buta, tidak buta sebelah mata, yakni seperti Dajjal itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, yakni aku bermimpi melihat aku sedang bertawaf di Kaabah. Tiba-tiba aku dapati seorang lelaki yang merah kulitnya, sabtu asy-sya'r, rambutnya lurus, sedang menitiskan air, ataupun yuhraqu ra'suhu ma'an, yakni kepalanya, yakni rambut di kepalanya menitiskan air. Qultu, saya pun bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, Ibnu Maryam, yakni Isa Ibnu Maryam. Kemudian saya pergi, thumma dhahabtu altafit,
Kemudian saya mula berpaling. Tiba-tiba saya dapati ada seorang yang besar tubuhnya, ahmar, merah kulitnya, ja'du ar-ras, yani rambut, kepalanya kerinting, ekal sangat, a'warul ain, buta sebelah matanya, ka'anna 'ainahu 'inabatun tafi'ah, seolah-olahnya matanya itu inabah, sebiji buah anggur yang membonjol keluar. Qalu hadha ad-dajjal, mereka mengatakan Dajjal ini orang yang paling serupa dengannya ialah Ibnu Qatan, yaitu seorang lelaki daripada kabilah Khuza'ah. Askat dulu kita tengok. Malam ni kita baca lagi tentang fitnah lagi. Ini bab fitan lagi, fitnah. Fitnah akhir zaman. Babnya apa dia mula-mula malam ni, iaitu kiamat tidak akan berlaku selagi orang yang telah mati itu tadi kita terjemah dengki tidak berapa tepat. Selagi orang yang hidup tidak berghibtah terhadap orang yang mati. Ghibtah ni kalau hasad ni begini, hasad ni dengki ni, maksudnya seorang tu ada kelebihan, ada keistimewaan dia. Kita ada keistimewaan yang ada pada dia, ataupun lebih lagi daripada itu, dengan hilang kelebihan ataupun keistimewaan yang ada pada dia. Itu dengki, orang panggil hasad dalam istilahnya. Kalau itu dengki. Kalau ghibtah tidak gitu. Ghibtah ni kita tengok seseorang itu ada kelebihan, ada keistimewaan dia, kita pun kuasa kenal, sukalah kitanya kalau kita dapat seumpama itu. Dengan tidak kita ada perasaan supaya berkenan, supaya hilang kelebihan yang ada pada dia. Itu ghibtah. Lain. Maknanya di sini orang yang hidup ni hak mati tu biar matilah. Tapi aku pun nak mati juga supaya dia. Supaya dia. Tidak kata dengki dengan dia, nak suruh hilang mati biar dia hidup, tak. Mana nak mati supaya dia. Gitu ghibtah. Jadi nak terjemah tu payahlah lagu tu. Pasal apa lagu tu? Pasal kecewa sangat, sedih sangat. Pasal fitnah terhadap dia tu besar sangat, tidak tertanggung olehnya, sehingga dia berasa mati lebih baik. Padahal belum tentu lagi mati itu lebih baik. Tapi nak ayat perasaan manusia, keadaan manusia akhir zaman ni gitulah. Banyaklah kita tengok sakit berat, sakit. Dia minta dengan doktor, biar doktor cocok dia mati. Betul. Yalah tu. Ataupun dia mengalami sesuatu masalah lah, beratlah kepada dia tu, sehingga nak bunuh diri. Maknanya dia nak mati. Dia berasa mati tu supaya dengan hak mati tu senang. Dia berasa gitu. Pasal apa orang nak bunuh diri? Orang minta biar mati. Pasal apa? Sebab ujian ataupun fitnah yang dialaminya, yang dihadapinya besarlah kepada dia. Itu makna yang pertama. Makna yang keduanya di sini menunjukkan bahawa orang akhir zaman ni, akan datang ni, dia iman tak ada tebal mana, nipis sangat iman, sehingga sikit-sikit nak mati, sikit-sikit nak bunuh diri. Dia tidak tahu masalah apabila mati tu lagu mana. Ni apabila ramah hak lagu ni, itu masa tak lama lah mana kiamat nak berlaku. Ramah hak jenis lagu ni. Hak ni nak mati terjun bangunan, hak ni nak mati nak karat, biar kena karat, hak ni nak mati kerak ni, nadi ni, macam-macam lah cara ni. Hak ni mati makan ubat racun, macam-macam cara. Dia tidak tahu. Oleh kerana iman dia tu nipis sangat, ataupun dia tak ada iman. Mana ni sini nak cerita ni orang kafir, boleh jadi juga orang kafir, mana sikit-sikit nak bunuh diri, sikit-sikit nak bunuh diri. Dia tidak tahu bahawa selepas mati tu lagu mana. Lebih berat lagi fitnahnya, ujiannya. Ni cerita. Apabila banyak, itu tanda kiamat. Dan benda ni kita boleh tengoklah sekarang ni dengan meluas. Orang Islam pun ada juga, waktu yang duka citanya, orang Islam pun yang ada juga.
Padahalnya kalau nak kira ajaran Islam ni cukup. Tapi oleh kerana jahil, tidak mengaji, sebab kata sana ni lah, imannya terlalu nipis, maka dia jadi serupa dengan orang kafir, perbuatan orang kafir, serupa dengan bunuh orang. Nabi kata jadi serupa orang kafir juga, bunuh orang. Kalau nak kira tak sepatut orang Islam buat lagu tu. Tetapi di kalangan, walau bagaimanapun, orang Islam kurang lagi nisbahnya nak banding dengan orang-orang kafir. Sebab apa? Orang kafir mudah sangat nak bunuh diri. Ini maksud dia nya. Bukan mesti lalu dekat kubur tu. Maknanya dia nak mati lah, nak mati. Seolah-olahnya kalau dia lalu dekat kubur, dia rasa suka kalau jadi sebuah orang dalam kubur. Tidak semesti lalu dekat kubur, tak mesti. Sini ayatnya dia suka mati, pilih mati daripada hidup. Banyaklah sebab yang jadi nak bunuh diri, jadi nak mati ni. Banyaklah sebab. Macam-macam lah. Butai piti ni, kena ubuk ke orang tu, butai macam-macam lah. Ahlung ada juga lagu tu. Macam-macam lah. Sahang jatuh pun nak bunuh diri juga. Macam-macam. Putus cinta pun nak bunuh diri juga. Lagu tu. Setengah-setengah kepercayaan tu dia kira kalau dia mati, dia boleh pergi bersama dengan orang yang dia sayangi. Itu kepercayaan dia. Padahal tu semua tu sia-sia belaka. Dan kalau mengikut ajaran Islamnya, berat sangatlah mati bunuh diri ke apa ni. Sebab apa Nabi SAW tak semaya jenazah dia tu, tak semaya. Dia bukan kata tidak Islam, bukan kata keluar daripada Islam. Kalau selagi dia tidak menganggap itu halal, bunuh diri itu halal, tidak jadi keluar Islam. Tapi kalau dia menganggap bunuh diri itu sudah halal, kita tak tahulah waktu itu, mana kita tahu ya? Jadi dia ni keturunan Islam, duduk dalam masyarakat Islam, kira-kiranya sebagai orang Islam, kena mandilah, kena mayat lah. Tapi Nabi SAW dulu tak semaya. Dan dalam hadis disebutkan, di antara hak kekal dalam neraka ataupun lama dalam neraka disebutkan ialah orang yang bunuh diri. Jadi tidak ada makna lah kalau dengan bunuh diri itu dengan maksudnya nak selamat. Bahkan akan lebih teruk lagi daripada hak lain selepas mati. Tak ada makna. Ini bab perubahan zaman sehingga disembah berhala-berhala. Kita kata berhala semua semua dah, banyak dah. Di sini maksudnya sampai ke tanah Hijaz tu. Sampai ke tanah Hijaz, yang mana land ni dikuasai oleh orang Islam lama dah tak ada sembah berhala. Sampai ke situ pergi penyembahan berhala. Sampai ke situ pergi. Maknanya dekat-dekat dengan Madinah, dengan Mekah tu akan berlaku pula, akan ada penyembahan berhala. Ataupun satu maknanya begitu, satu lagi maknanya perubahan zaman ini besar. Ini semua kerana fitnah lah, kerana fitnah. Dulu orang Islam, lepas tu orang Islam tu jadi bertukar agama dia, jadi agama lain, semua berhala. Dulu molek-molek, lepas pada tu jadi pilih, kok tak molek. Gitu. Ini perubahan zaman sehingga disembah berhala. Dari hak molek kepada tak molek, daripada hak tak molek kepada molek pun ada juga. Tapi tidak sebut sini sebab nak cerita ni alamat kiamat. Alamat kiamat ni daripada hak molek kepada tak molek lah. Hak ada juga. Hak dulu semua berhala, lepas pada tu masuk Islam ada juga. Hak tu tidak jadi fitnah. Hak jadi fitnahnya, hak jadi masalahnya apabila orang tu duduk Islam molek-molek, tiba-tiba jadi kafir. Hak tu fitnah. Dan fitnah ni banyak akan berlaku di akhir zaman. Maknanya orang Islam yang molek-molek, dia pilih agama kafir. Dia pilih kekufuran itu. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Tidakkah engkau lihat orang yang tukar nikmat Allah dengan kekufuran? Maknanya ada dalam Quran sudah ayat. Mana orang ni tidak tahu Islam ni nikmat yang paling besar sekali. Dia tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Bukan sekadar tu, bawa kaum dia ke negeri kehancuran.
Mana bawa kepada kekufuran. Ada juga orang bawa ke mana? Bawa pergi, akhirnya seksa masuk neraka jahanam. Itulah sebab apa, seburuk-buruk tempat tetap. Seburuk-buruk tempat tetap, yang ni tempat seseorang tu duduk, itulah seburuk-buruknya. Jadi maknanya berubah. Boleh jadi berubah. Daripada molek kepada tak molek, akan banyak berubah. Sebab apa? Sebab banyak faktor lah. Di antaranya ilmu hak sebenar akan kurang, ulama-ulama akan kurang. Ni akan timbul banyak fitnah lah. Maka benda-benda yang sesat tu mari orang tak tahu, orang jadi ikut. Dia ingat kau tak apa, tahu-tahu rusak. Itu fitnah belaka tu. Hatta tu'badal awthan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia kata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi punggung-punggung perempuan Daus tidak bergoyang kerana Dzil Khalasah. Dzil Khalasah ni nama berhala. Puak-puak Daus ni puak-puak Abu Hurairah lah, kaum dia. Puak-puak dia ni masuk Islam belaka dah. Lalu ni tak ada, kafir. Akan datang dia akan jadi berubah puak-puak dia. Nabi SAW nak cerita ni, bukan kaum ni saja, hak lain pun banyak lagi, tapi dia nak cerita hak dekat. Hak nampak kira-kiranya puak-puak ni terima Islam dengan mudah ni, masuk Islam. Akan datang akan bertukar. Perempuan tu bergoyang, apa ni, punggung dia, maksud dia berjalan, duduk keliling Dzil Khalasah. Kalau sebelum pada ni duduk keliling Kaabah, misalnya kita kata bergoyanglah punggung orang perempuan kan, berjalan kan, dia bergoyang punggung dia tu. Ni tidak, tetapi duduk keliling berhala Dzil Khalasah, yang ni bertukar. Bertukar daripada Islam kepada kafir. Jadi orang Islam akan jadi. Apa sebab? Banyaklah kemungkinan itu. Inilah yang dikatakan fitnah. Fitnah akhir zaman. Sama ada dipaksa, sama ada di macam-macam, boleh jadi berlaku. Kejahilan boleh jadi juga. Dakwah kuat sangat, tak betul tu, kuat sangat, dan orang Islam lemah, boleh jadi berlaku. Dzul Khalasah ni nama berhala Daus yang mereka sembah semasa jahiliah. Bila Islam mari, lepas pada tu tak ada. Paklan dia tak ada lagi. Tapi akan ada. Tak tahu dah kalau tidak kita dengar ni, ataupun tak ada, tak tahu. Kalau panjang umur, siapa masa dia ni Tuhan nak. Dah, kalau tak panjang umur, akan ada. Ada jugalah hak mana-mana dah. Hak Nabi SAW kata ni pasti akan terjadi. Gitulah. Gitulah boleh kata ni. Jadi riwayat daripada Abi Hurairah lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi seorang lelaki daripada Qahtan tidak menghalau manusia dengan tongkatnya. Maksudnya seorang lelaki daripada kabilah Qahtan memerintah manusia. Apa maksudnya di sini? Tu memang nak perintah semua kan, mana-mana ada semua pemerintah. Jadi Qahtan ini nama satu kabilah di Yaman. Akan diperintah oleh satu orang lelaki. Jadi dia kata dia halau dengan tongkat ni, maksudnya dengan cara yang zalim lah. Dengan cara yang zalim. Hal ini disebut oleh Nabi SAW secara khusus ini. Kenapa? Tentu sekali ada sesuatu. Sebab Abu Hurairah apa tu pun duduk itu juga. Kata perempuan-perempuan saat ni bergoyang punggung dia tu kerana Dzil Khalasah, boleh jadilah kerana ada hak zalim macam ni, maka jadi berubah. Boleh jadi. Ataupun seperti di Rusia dulu, sebelum pada Soviet itu, dulu negeri Islam saja tu alik tu tempat Bukhari tu, Imam Bukhari, imam-imam hak besar-besar duduk dalam Rusia. Berapa lama Islam sebelum pada tu? Lepas pada tu Rusia naik mereta, berapa ramai orang yang tinggal agama tak cara ke agama. Kerana ada pemerintah yang zalim, hukum besi orang panggil, yang menghalau manusia dengan tongkatnya ni. Mana dia buat orang ni sebuah kambing. Dia buat orang ni sebuah kambing. Jadi satu contohnya, misalnya kalau Rusia yang mengamalkan dasar diktator dia tu, maka orang tak ada kebebasan. Di situ sedikit demi sedikit orang jadi jahil.
Lah ni kita dapat tahu di kubur Bukhari tu orang pergi tawaf. Kalau saya pergi Mekah nak tawaf situ, ada juga kawasan tu. Boleh jadi juga. Jadi kita tak tahulah ni. Qahtan ini, rajulun min Qahtan ni daripada keturunan ni, hak pergi ke mana kita tak tahu, ataupun di tempat asal dia wallahu a'lam. Tak tahu. Tetapi sifat dia tu penting, iaitu dia memerintah secara kuku besi. Jadi pemerintahan kuku besi ini pun dia jadi apa? Fitnah juga. Jadi ujian yang besar juga kepada manusia. Dan ujian yang besar tu kadang-kadang manusia ni jadi meninggalkan agama yang benar, sehingga dia mengikut agama yang salah. Kerana pemerintah boleh jadi juga berlaku. Sebab bagi orang Islam ni fitnah yang paling besar sekali hak tu. Cuma kalau kita ingatkan dulu cerita hak Kemoja ni, orang Kemoja ni kan hak mari sini kan, kita boleh tahu hak ni mudah, bukan orang Kemoja ramai. Apa yang dia cerita memang dahsyat. Komunis mana paksa suruh makan babi, dia tahu orang Islam tak boleh kan, suruh makan babi. Lepas tu dia tak boleh makan, minta dengan Tuhan, dia buat ngaji. Jadi kalau tidak kuat iman ke apa, dia paksa suruh tukar agama, ataupun tak tinggal agama. Moga dia tak ada agama apa komunis tu. Jadi gitu. Artinya fitnah banyak berlaku, kezaliman, pemerintahan yang zalim, cara kuku besi, diktator ini banyak. Tapi di sini disebut hak khusus. Boleh jadi hak ni berat benar. Hak ni berat benar. Ataupun lebih hampir kepada orang Arab. Ia akan menimbulkan fitnah kepada orang Arab, mana dekat dengan kawasan hak tempat asal agama. Kalau kita kata di Bukhara, kalau kita kata di Uzbekistan, Turkmenistan, di mana-mana tu jauh lagi kita kata. Ni boleh jadi disebut ni kerana ancaman. Ni dekat dengan tempat asal, boleh jadi. Bab khurujin nar, ini bab keluar api. Anas berkata Nabi SAW bersabda, alamat kiamat mula-mula api yang menghimpunkan manusia daripada masyrik kepada maghrib. Ini pun satu perkara juga. Jadi kita tak faham, tak berlaku lagi. Orang tak tahu hak ni. Kalau dia cuba tafsir pun, kalau tidak berlaku semasa dia tu, dia jadi tak berapa tepat lah. Baik kita tak usah. Sebab ada dalam syarah-syarah ni, terutama syarah baru ni pun kita tengok ada juga yang menyebutkan, dia kata lagu mana, tak pernah sabar lah, tapi ada nak ceritanya itulah. Dia kata maknanya kereta api, mana kereta api ni, mana Hijaz ni akan buat kereta api daripada bawah ni sampai ke atas, sampai ke Syria, jalan kereta api. Jadi kereta api tu kepala dia akan pakai api, hal itu menghimpunkan manusia ke sana. Itu tak pernah sabar tu, tak sesuai. Pakai tapi bukan lagi lah kenu saja, malah lagi ni mari juga. Kalau kata api apa yang ikut nu saja, tu tak pernah sabar tu. Tak perlu kita guna yang seumpama itu, tak perlu. Ini api ni pelik ni, api ni pelik. Lepas tu kita kata macam mana api ni nak boleh halau orang tu sampai pergi ke sana. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita fikir dari segi akal hak biasa lah, tidak pelik. Sebab apa? Saluran paip minyak apa tu, minyak tu sekeliling tu ada situ. Dengan apa nama ni, kilang penapis dia macam-macam lah ada situ tu. Kalau terbakar hak tu, boleh jadi sampai ke atas juga, boleh jadi. Ataupun ini maksudnya api lain, tidak berkait dengan minyak tu, tidak berkait. Kalau nak kira minyak banyak tu, api boleh terbakar dengan besar-besaran, secara besar-besaran, boleh jadi berlaku juga. Sebab apa? Di situ banyak minyak. Tetapi kalau kita tak pakai hak tu pun tak apa, biarkan dulu. Kita tak faham lagi, biar. Banyak perkara kan kita tak sapa lagi, kita tak faham lagi, kita terima sajalah, begitu. Akan datang bila sampai masa dia, kita akan nampaklah yang menghimpunkan orang daripada masyrik ke maghrib, daripada timur ke barat. Di sini dia kata, selagi api tidak keluar daripada bumi Hijaz yang menyinari tengkok-tengkok unta di Busra, mana api itu besar sangat lah, sehingga cerah dalam gelap sana tu pun nampak.
Mana besarlah api itu. Lagu mana kita tak tahu. Kalau kita tengok dalam syarah ni, dia ada sebut pernah berlaku gini, tapi tak tepat berlaku tu. Ana rasa tak termasuk tu, Qurtubi kata dalam tazkirah dia, gini berlaku gempa bumi, pernah berlaku pada tahun sekian dia sebut. Tapi apakah itu yang dimaksudkan? Hak sebenarnya dia pun tidak kata mesti hak tu, dak, kemungkinan. Patut apa fitnah hasil daripada hak tu? Kalau kita terima itulah yang telah berlaku seperti yang disebutkan oleh Qurtubi itu, pada tahun 954 Hijrah telah berlaku gini api besar menghalau orang, dia kata, dan gempa bumi berlaku di tanah Arab itu. Dia sebut apa fitnahnya kepada manusia pada masa itu? Apa fitnahnya? Tak ada sebelah mana. Tak ada sebelah mana. Walaupun disebut ramai juga yang mati gitu, boleh jadi hak tu, boleh jadi hak lain. Dia pun tidak kata pasti, dengan pasti bahawa itulah yang dimaksudkan di sini. Tak ada sebut. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata tak lama lagi Furat ni, sungai Furat ni dalam Iraq lah. Sungai Furat, sungai Dijlah, Allah ni hak duduk perang, akan menyingkapkan, akan mendedahkan, membuka gedung emas. Boleh jadi hot lah ni, tak tahulah. Orang zaman dulu tak pakai gedung emas, lagu mana kata dia ada. Sungai Furat tu mendedahkan emas, bukit emas, lagu mana orang tak faham. Dalam riwayat lain dia kata mahitan tu mana minyak lah, minyak. Jadi duduk perang situ. Sesiapa yang pergi, kata dia, jangan ambil apa-apa. Sebab itu fitnah. Sebab itu fitnah. Lepas tu siapa dia? Hak ginya, hak nak ambil tu orang kafir lah nak ambil. Lepas kalau dia ambil, mana kalau orang Islam tidak akan lagu tu Nabi SAW larang, jangan ambil. Pokok dia ni ambil. Lepas kalau ambil, apa akibatnya tak tahu. Hak dalam dunia ni nak jalan ke mana, akhirat esok tu tentu dah lah. Tentulah pergi ceroboh negeri orang ke apa tu, tentu dah lah ada balasan dia. Hak dalam dunia tu apa akibatnya yang Nabi SAW tak bagi ambil. Sesiapa yang pergi ke situ jangan ambil. Ini yang dikatakan bukit gedung emas. Kalau kita pakai emas semati, boleh jadi juga mana harta. Emas itu kinayah kepada harta benda, kekayaan. Dia orang nak. Itu makna yang kedua. Boleh jadi juga yang ketiga, makna emas semati. Lagu mana tu kita tak tahu, akan datang, akan berlaku. Boleh jadi berlaku. Artinya ini semua fitnah kah? Kalau kita kata emas ni di sini, kita digabungkan dengan hadis yang lain, maksudnya emas hitam. Dan emas hitam tu dalam bahasa Arab maknanya petrol lah, minyak. Apa kurang hebatnya hak ni penghancurnya Iraq tu lah ni, bukan main. Nak hari ada mati sana, mati sini, bunuh sana, bunuh sini. Fitnah lah tu. Ya ledah lah, fitnah. Kalau itu pun munasabah juga, ataupun hak lain lagi hak akan datang, wallahu a'lam, tak tahu. Kalau hak lain ni pun kita kata berat dah, fitnah tu. Mana kalau kita kira hak lain ni lah, hak lain ni tu, mana hak nak merintah, hak nak ambil dengan cara rapah, dengan cara lagu ni tu, Nabi SAW tak boleh ambil. Hak boleh ambil siapa dia? Hak boleh ambil pemerintah lah. Maknanya pemerintah tu tidak sah lah, sebab dia tak boleh ambil. Kalau hak sebelum pada tu memang ambil, bila-bila pun ambil. Mana ada tu kerajaan ambil lah, moga dalam negeri dia apa-apanya. Ni Nabi larang pada ketika tu, sebab apa? Sebab tidak sah, tak boleh ambil. Pemerintahan itu pun tidak betul. Kalau hak ni lah maksudnya. Kalau tidak ni pun boleh jadi hak lain, wallahu a'lam. Sebab hak Nabi SAW cerita ni benda hak akan datang. Benda hak akan datang. Sahabat-sahabat dia pun terima gitu lah. Tak ada kata apa. Kira-kiranya pupuk dia kira tak tahu dah ke tidak dengan kita setelah 1400 tahun.
kita pun kata boleh jadi hak ni. Tak tahu lagi hak ni kah ataupun hak lain. Boleh jadi hak lain. Bab. Dengan syaratnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Harithah bin Wahab, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu. Kalau nak bersedekah wila ni. Sebab apa? Nanti akan sampai masa zaman orang tu berjalan ke sana kemari nak bersedekah, tak ada orang nak terima. Pasal apa tak ada orang nak terima? Ada beberapa pendapat. Satunya mengatakan sebab orang kaya berlaku, senang berlaku. Bila kaya senang kan? Dalam riwayat yang lain disebutkan orang hak curi kan, tangan dia kudung. Bila dia lalu dekat harta benda yang banyak, dia kata, buat tamu lah, aku guna potong. Lah ni tak ada sama dia nak, aku pun tak si. Sampai setara tu. Mana hak kaki curi tu pun tak si. Pasal apa? Pasal kaya sangat, melimpah ruah harta benda. Jadi ada dah hak tu ni. Setengah ulama kata pernah berlaku, dia kata di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang nak beri zakat, sedekah pun tak si. Katanya pasal tak ada orang miskin. Iya, kata ada orang miskin. Iya, kata ada orang miskin. Jadi tak saya terima tu sebab apa? Sebab kaya ke? Kau sebab orang tu juru, orang tu baik. Oleh kerana jiwa dia tu terlalu tinggi, maka dia tak saya terima. Walaupun dia tu tak ada mana juga. Kerana orang baik. Boleh jadi juga. Sebab kalau nak kata terhapus langsung kemiskinan pada masa itu, memang adalah disebut dalam kitab-kitab. Tetapi adakah semua sekali? Tak juga. Yang lebih tepatnya pada masa itu, iaitu orang-orang ni baik, orang-orang ni juru. Jadi tak diterima. Kalau kita nak pakai jugalah tu. Hak ni maksudnya akhir zaman ni. Lepas pada tu, hak zaman Umar bin Abdul Aziz tu dekat lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat pada lagi masa tu. Hak ni hak zaman kemudian. Sebab dia sebut harta melimpah ruah. Pada masa tu harta tidak melimpah ruah. Hasil bumi dia gapo sangat, hasil masuk kerajaannya tak ada seberapa. Tak ada minyak, tak ada gotugon ni, tak ada. Bahan galian ni tak ada. Kalau nak kira lan ni lebih kaya lan ni, negara Islam. Kalau nak kira dengan zaman Umar bin Abdul Aziz. Hak ni maksudnya kerana melimpah ruah harta benda ni, mana kaya. Pada masa tu. Lepas pada tu tak apalah. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata, kiamat tidak akan berlaku selagi tidak berperang dua golongan besar. Boleh dikatakan kebanyakan ulama menyebutkan dua golongan besar ni, iaitu sahabat, antara puak-puak Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Ni dua golongan yang besar yang dimaksudkan. Perang dah mati pun ramai di antara kedua-duanya. Dakwaan masing-masingnya sama. Maksud dakwaan ini tuntutan, kehendak ataupun perjuangan ataupun pegangan mereka masing-masing sama. Mana sama-sama akidah Islam. Lepas tu nak molek berlaku. Tetapi siapa jadi begitu berlaku. Nak molek berlaku, cuma berlaku gitu. Ini sudah berlaku. Tetapi adakah ulama-ulama tu mana kata mesti hak tu dah? Tak mungkin hak lain. Tak mungkin hak lain. Ada lagi kemungkinan hak lain. Walaupun hak itulah hak lebih tepatnya. Tetapi kemungkinan hak lain dua golongan. Dua golongan ni ada sok bila-bila masa. Hak ni pun nak benda sama, tapi jadi balah jadi perang. Siapa perang? Nak benda sama. Tapi siapa perang? Boleh jadi berlaku gitu. Dakwaannya sama. Tetapi kalau dah dia sebut fi'ata, dua golongan, mana dua sajalah, bukan banyak. Hak lebih sesuainya hak itulah maksudnya hak peperangan yang berlaku di zaman sahabat itu, sebab dia menukar haluan sejarah tu. Jadi sejarah tu jadi lagu lain lepas pada tu. Tu lebih sesuainya hak tu.
Itu yang pertama. Kiamat tidak akan berlaku lagi tidak dibangkitkan. Yang ini tidak keluar beberapa dajjal, pendusta besar. Ini maksud dajjal, pendusta. Dajjal itu daripada dajjal. Dajjal itu bahasa Arab, makna dia tutup. Tutup asal makna dia. Ataupun sepuh kata. Saluk. Saluk emas. Sepuh kalau ni Zulian. Jadi sehingga orang curi itu terpedaya, tertipu. Dia kamak-kamak mah, ambil tu kat dia gomo. Kena Zulian. Pasal apa? Nampak luar tu dia saluk kat luar, saluk mah. Begitulah juga dengan Dajjal ni. Dia dalam dia tu penipuan, tak betul. Tetapi dia saluk kat luar tu comel. Jadi sehingga orang tertipu. Kadzabun, pendusta besar. Qaribun min 30, hampir 30. Hampir 30 orang mereka itu. Ni maksudnya ulama-ulama mengatakan Dajjalul Kadzabun ini iaitu orang-orang yang mengaku menjadi nabi di sepanjang sejarah. Ramailah mengaku jadi nabi ni. Di antaranya Musailamah, Ansi, Sajah. Tina Sajah tu mengaku jadi nabi juga, tapi Tina dia nabi Tina. Lepas tu macam-macam lagi lah. Hak besar-besar lah, hak besar-besar yang mengubah masyarakat, sejarah manusia. Macam Qadiani, tu besar tu. Siapa kata negeri. Gitu. Dan banyak lagi lah yang lain. Mereka itu hampir 30. Semuanya mendakwa dia adalah pesuruh Allah. Mendakwa dia tu nabi. Mendakwa dia tu nabi. Semuanya mendakwa dia tu nabi. Besar. Pada anak termasuk macam guru Nana. Walaupun dia dipercayai oleh orang Sikh, walaupun dia dipercayai oleh orang Sikh sebagai nabi, tapi bagi kita tak. Dajjal. Sebab apa? Agama yang palsu, agama lain suku sangka selepas nabi. Dan dia pernah hidup sebagai orang Islam. Dia pernah bahkan pergi tawaf Kaabah, guru Nana. Itu pun Dajjal. Walaupun ajaran dia tu molek, di sebalik orang molek tu molek, tak molek. Rokok marah benar orang Sikh ni. Rokok kalau orang Islam gocoh. Arak tak apa pun. Pelik kena. Pelik selalu kena. Banyaklah benda-benda lain yang pelik-pelik lagi. Jadi itu pasal besar. Ramai pula pengikut dia. Sanggup mati kerananya pula. Lagu tu saja. Hak kecil-kecil ni tak kira, kecil-kecil tak termasuk. Tak termasuk ni kira besar-besar. Antara bangsa. 30. Semuanya dakwa dia tu Rasulullah. Dia tu pesuruh Allah. Dia ada dakwaan ni. Kalau tak ada dakwaan ni dah. Dia kena ada dakwaan ni. Dia tu nabi. Dia dakwa gitu. Adapun Dajjal hak sebenar tu, ni Dajjalun. Hak Dajjal hak buta mata sebelah tu, hak tu Dajjal tu dia tidak dakwa dia tu Rasulullah. Dia tidak dakwa nabi, dia dakwa dia jadi Tuhan. Dia dakwa dia Tuhan hak tu. Hak ni dakwa nabi. Dakwa nabi. Termasuk bagi anak, walaupun ramai Allah ni orang kata keliru, hak termasuk dalam Dajjal ni Khomeini di Iran. Hak tu pun salah satu Dajjal. Walaupun dia tidak mengaku jadi nabi pada zahirnya. Pada zahir dia tidak mengaku jadi nabi. Tetapi pada hakikatnya dia tu dipercayai oleh orang dia. Dialah yang ajar lagu tu juga, bahawa dia tu naib imam. Naib imam ni serupa dengan imam jugalah. Imam tu 12 aja. Dia kata pokok dia tu faham, imam ni 12 aja. Tapi naib imam bila ialah dia agama karu. Agama Syiah ni karu. Jadi 12 imam.
Lepas pada tu, alasan-asalnya imam ni ada tujuan apa? Kalau berhenti sekat Nabi, jadi orang nak yakin lagu mana agama ni. Sebab lepas pada tu hak tidak maksum berlaku. Semestinya agama ni kita terima daripada hak maksum, kata dia. Hak tu hak pelihara dia daripada dosa. Jadi sebab tu dia kata perlu ada tu iman. Tapi buat apa yang berhenti sekat 12? 12 tu 1000 tahun lebih dah berhenti habis dah. Situ dia mula nana, pening pokok dia. Dia apa kata? Dah kalau lah ni orang ambil agama dengan iman kah? Mana ada iman? Supaya tu lah dengan kita juga kalau lagu tu. Asalnya dia kata perlu kepada iman ni gitu. Mana seseorangnya iman ni kena ada sama lah. Jadi apabila iman tu sudah berhenti dah, tak ada dah 12 ya. Dia buat cerita lain pula. Dia kata ada naik iman pula. Tu cerita dia tu. Agama buat tak. Dia kata ada naik iman pula. Naik iman tu pula lama. Pak kita nak tahu mana naik iman tu iman. Naik iman aku sungguh. Dia siapa dia lantik dia. Banyak masalah, banyak persoalan. Jadi mulanya tak timbul masalah naik iman ni tak ada. Cerita dalam kitab-kitab dia. Sekat iman tu. Akhir pulaknya ada pula. Naik iman ni supaya iman juga. Dari segi maksud. Mengikut Syah Waliullah, dia kata orang yang percaya imam itu maksum, hak tu pun termasuk dalam zindik. Hak tu termasuk dalam zindik. Dan imam tu kalau dipercayai maksum, walaupun tidak atas nama Nabi, pada hakikatnya dia merampas jawatan kenabian. Pada hakikatnya dia dakwa jadi Nabi juga. Gitu maksudnya. Walaupun dia tidak kata dia tu Nabi, imam tu tidak Nabi, tapi imam tu semua segala sifat-sifat Nabi ada pada dia. Serupa dengan dakwa Nabi jugalah. Serupa juga, tapi dia berselindung. Dia halus sikit mainan dia. Dia tidak dakwa tu Nabi. Cuma dia kata imam. Imam tapi segala ciri-ciri Nabi ada pada imam. Bila imam tak ada, segala ciri-ciri imam tu ada pula pada naik imam. Ini serupa je mengaku Nabi lah juga. Serupa. Apa lagi? Dalam hadis Muslim ada disebutkan yatba'ud dajjal min Yahuda Isfahan 70,000 alaihimut tayalisa. Ada sebut hadis tu. Dajjal akan diikuti oleh 70,000 Yahudi Isfahan, dan mereka pakai jubah yang berbeza daripada jubah Arab. Cuba perhatikan. Dajjal akan diikut oleh 70,000 Yahudi Isfahan. Isfahan itu duduk mana? Kalau kita baca sejarah Khomeini memang dia Isfahan, orang Isfahan. Khomeini itu dalam kawasan Isfahan. Situ 70,000 Yahudi. Kita tak faham Yahudi sungguh kau ataupun cara dia tu seperti Yahudi. Boleh jadi berlaku. Boleh jadi keturunan Yahudi, boleh jadi cara tu seperti Yahudi. Lepas tu dia pakai tayalisah. Tayalisah ni jubah hitam, berbeza daripada jubah orang Arab. Hak mana? Start bila? Hak lagu ni keliru. Hak keliru ni bukan orang main-main. Tu orang panggil dajjal lagu tu lah. Sebab tipu daya dia tu halus. Orang-orang pandai, orang cerdik, orang alim pun keliru. Itulah yang dikatakan dajjal. Kalau mudah-mudah ni ayah peng ni misalnya, hak pandai-pandai ni tak ada nak ikut. Ada lah hak penipala seorang dua tu ada lah. Tapi hak ramah ni tak. Tapi hak ni tak ni keliru. Sehingga jadi terpukau dengan puak-puak dia ni. Orang-orang ahli sunnah kita lah, orang alim ahli sunnah ni pelik juga. Puak-puak ni dia tahu kafir sahabat kata gini, kata Quran ni gini, tak berani lagi dah kata kafir. Pelik. Kalau kita orang ni kata kepada orang Islam biasa kafir, sebenarnya dia tidak kafir, jadi gana. Jadi kafir terbalik kan. Kalau sahabat tak apa pula orang kata kau sahabat kafir, tidak kafir. Jadi hilang habis. Jadi pertimbangan, tidakkah ini kerana tipu daya yang besar? Keliru.
Keliru. Hak keliru ni hak ngaji. Hak tak ngaji, hak tak ngaji benarlah. Lagi mudah. Hak ngaji pun keliru. Itulah sifat Dajjal lagu tu. Dan dia Dajjal ni jenis pelik, kejadian pelik. Kalau kita tengok Dajjal hak sebenar ni kan akan datang. Kita akan jumpa insya-Allah malam esok. Tulis dai ni kafir, tulis. Dah tulis, dah apa ya? Percaya juga. Nabi kata, hak ni, hak tulis ni orang buta huruf boleh baca. Tulis lagu mana? Sebab tu kita kata pelik. Dia tidak semestinya orang baca saja boleh baca. Boleh jadi orang pandai baca boleh tak boleh baca. Boleh jadi. Hak ni baca dengan suluhan iman. Dengan suluhan iman. Baru faham. Kalau tidak kan dia jadi nak bertolak ansur. Padahal dalam sejarah banyak lama buku cerita. Bukan cerita baru, cerita lama tu. Menyesal berlaku. Hak mana-mana bertolak ansur menyesal. Dia akan menyesal. Sebab apa? Orang tak main dengan Dajjal ni. Orang tak main. Tak boleh nak dekat-dekat dengan dia. Tak boleh. Lepas pada tu dia kata kiamat tidak akan berlaku selagi ilmu ni tidak diangkat. Mana kalau selagi ilmu ada, maksudnya ilmu Islam lah, ilmu agama. Ilmu agama tu duduk mana? Quran dan sunnah lah. Hak tu hak asas dia je. Selagi ada hak ni, tak ada. Sebab apa? Hak ni lah yang mengimbangkan dunia. Kalau tidak, tak sudah ayat lah hak lagu hak lain, dia jadi tidak seimbang. Ia jadi nak dunia saja. Kadang-kadang terlajuk nak dunia sampai hacur dunia. Boleh jadi berlaku. Dan banyak berlaku gempa bumi. Banyak berlaku gempa bumi. Ini semua ni Imam Bukhari buat mari ni dalam bab fitnah berlaku. Bila ilmu tak ada, fitnah akan timbul. Bila gempa bumi berlaku, fitnah akan timbul. Jadi gempa ni mengikut setengah ulama kekacauan, bukan gempa bumi serati. Walaupun perkataan ni asal dia makna gempa bumi, tapi kalau kita pakai dengan makna gempa bumi pun boleh. Dengan makna kekacauan yang berlaku seperti mana ketika berlakunya gempa bumi pun boleh juga. Fitnah lah. Wa yataqarabaz zaman, dan masa semakin hampir. Semakin hampir, semakin dekat. Ni kita sudah bicara dulu. Masa semakin hampir tu lagu mana? Wa tazharal fitan, dan banyak fitnah akan nyata. Wa yakthural harj, dan harj akan banyak berlaku, yakni pembunuhan. Dan sehingga harta melimpah ruah di kalangan kaum. Mana banyak. Tak ada lagi dalam sejarah umat Islam ni harta melimpah ruah sampai ke peringkat ni. Memang banyak kaya tu kaya dah, tapi sampai ke peringkat ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Dalam banyak hadis mengisyaratkan bahawa lagu ni melimpah ruah lagu ni zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa. Apabila Nabi Isa tu adalah hadis banyak juga disebutkan. Ataupun sebelum pada tu boleh jadi juga. Selepas daripada tu boleh jadi juga. Jadi using orang nak bui kat orang ni, tak ada nak cara orang ni nak terima ni, tak sih. Sehingga dikemukakan kepada orang yang dikemukakan kepadanya itu, dia kata dia tak sih, tak ada hajat nak agak dia, tak sih. Tak sih. Ada pula ketikanya orang tak sih kepada pitih, tak sih kepada mah. Dan sehingga manusia yatatawal, berlomba-lomba lah, badi tinggi bangunan dia. Memang lah ni, yalah ni zaman kita tu. Kita boleh tengok badi tinggi. Kita buat di Malaysia tinggi sekali. Tak ada lama lain nak buat dia tinggi sikit lagi. Tinggi sikit tak apa dah. Asal nak boleh nama paling tinggi dalam dunia. Nah. Patut lain buat pula. Lagu tu lah. Pas tak boleh kau buat tu. Itu soal lain. Tapi makna kenyataan itu, hakikat itu telah berlaku. Bukan tak boleh buat bangunan, buat tinggi. Nabi SAW pun duduk atas loteng. Maknanya rumah dia 2 tingkat juga. Bukan duduk saja. Sahabat pun ada rumah 2 tingkat. Cuma cara dia zaman tu. Ini menunjukkan bahawa duduk atas tingkat atas tu boleh. Tak apa. Itu soal lain. Sebab tu kita sudah cerita dah di awal Kitabul Fitan ini. Tidak semestinya sebut dalam Kitabul Fitan ni merupakan perkara yang tidak molek berlaku.
Tidak molek, tak mesti. Dia nak cerita di sini selain daripada hak tak molek yang akan menimbulkan fitnah kepada manusia, iaitu yang akan berlaku di zaman banyak fitnah yang akan berlaku, kenyataan yang akan berlaku. Macam ni. Dan orang lalu dekat kubur seseorang, dia kata, alangkah baiknya kalau akulah duduk tempat, kalau aku mati. Sebab tadi ini juga kenyataan. Tidak semestinya ni berlaku di kalangan orang Islam, boleh jadi orang kafir. Tapi banyaklah yang berlaku pasti nak mati, pilih mati. Ini kenyataan. Kalau zaman dulu tidak lagu ni. Padahal kita nak kira, susah dia lagi. Kan nak kira dari segi kebendaan ni. Duduk dalam pelita, kita kata. Kasut tak ada molek-molek, baju tak ada molek-molek, pakai jahit tangan belakang. Hidup tu sederhana, tak ada gapo lah kita. Tapi tak ada nak mati. Oh, ni dia kaya ni, nak mati juga. Kaya nak mati. Dan sehingga matahari naik sebelah barat, kiamat tak akan berlaku kalau selagi matahari tak naik sebelah barat. Mana dia akan naik lah. Dia akan naik dan akan dilihat oleh sekalian manusia. Bukan seorang dua dah, sekalian manusia. Hak mukjizat Nabi bulan-bulan mula tidak semua orang tengok. Kafir Mekah lah. Hak lain tak tengok. Hak ni semua tengok. Pelik tu. Itulah masanya. Iaitu iman tidak berguna kepada seseorang yang belum lagi beriman sebelum itu. Kalau hak beriman dah tak apa, lepas pada tu berguna. Ataupun sebelum pada tu dia sudah buat amal baik dah, dia beriman dah, lepas pada tu dia boleh terus lagi. Tapi kalau selepas tu baru nak beriman dah. Pasal apa ni? Pasal saat akhir dah. Nisbah kepada bumi ni saat akhir dah. Supaya orang kalau nak mati tengah duduk dalam keadaan gharah-gharah, orang kata nyawa duduk tekak dah, nak mati, Tuhan tak terima pada masa tu. Tuhan tak terima. Nisbah kalau kepada dunia ni, pada ketika tu supaya dengan orang nak mati nyawa duduk ujung tekak dah, nak mati lala dah. Pada masa tu dia bertaubat. Sebab Firaun lah, masa dia nak tenggelam tu pun dia bertaubat juga. Dia kata dia percaya kepada iman Nabi Musa, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Harun, dia percaya. Dalam Quran pun sebut. Tapi bukan masa dia. Al-ana wa qad asaita qablu. Adakah baru sekarang? Tuhan tanya. Nak beriman? Sedangkan sebelum pada ni kamu derhaka. Maknanya dak. Pada masa tu dak. Supaya juga dunia ni pada masa tu dak. Tak boleh. Tapi kalau orang tu sudah beriman, tak apa, dia boleh tunggu lagi. Dan kiamat pasti akan berlaku ketika seseorang sedang menghamparkan. Duk kira bercara lah nak jual. Nak jual kain, tengok sikit, buka. Tak ada lipat. Berlaku kiamat. Nak ceritanya kiamat ni tiba-tiba mari. Hak hancur tu. Hak alamat-alamat dia tu dia mari sikit-sikit, sedua gitulah. Supaya dengan orang manusia lah tubuh kita ni. Sebelum mati tu macam kecil manis. Kelabu mata 2. Lagi darah tinggi 3. Lepas bilas selesai. Itu alamat tak lagi. Mati tu tak nak kira dah mati tu. Sampai masa dia mati, waktu kiamat sungguh lah. Sebelum pada tu dia mari. Alamat besar, alamat kecil. Kudih, kita nampak kudih lah. Rupanya kau tu dah alamat dah. Bisu ke apa tu, kita kamat kau tak ada gapo kau lah, itu kau sakat. Tidak hak besar lah. Tapi kalau hak besar ni, hak besar malu. Kalau penyakit manusia ke dia hak besar. Begitulah juga dunia ni pun lagu tu. Jadi tak ada nak lipat kain, nak jual sana ni lah. Tak ada nak lipat. Kiamat dah. Kalau kita kata lah ni ada ni bahagian kaji ni, kaji bumi, kaji bencana alam ke apa ni semua ni, dia boleh jangka juga. Boleh agak nak ribut dia. Ada betul, ada tak betul dah. Hak ni dah, hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Supaya dengan mati lah. Kalau benda lain boleh jangka, dia ni akan kena gini-gini, akan jadi gini-gini. Awak ni badan. Kalau badan dia tidak sebelah, cuba buka sebelah lagi, ada balik ni, ada sungguh dua belah. Dia boleh jangka. Mati ni tak boleh jangka.
Tak boleh kira. Gitulah. Hak ni pun lagu tu juga. Kiamat sungguh tu. Kalau kita nak tanya orang alim, dia boleh royak. Mungkin dia boleh royak tertib dia. Mula-mula gan ni, lepas tu gan ni, lepas tu gan ni. Boleh royak. Tapi kiamat tu sendiri, kiamat tak boleh royak. Alamat boleh royak. Kiamat tu sendiri bila, tak boleh royak. Sebab kita tak boleh royak nak mati ya. Alamat tu boleh royak. Alamat boleh. Lepas pada tu sosok kiamat pasti berlaku. Ketika maknanya ada macam-macam nak ceritanya pada ketika kiamat berlaku, manusia dengan masing-masing hal dia. Orang ni duk nego, orang ni duk agoni, orang ni duk agoni. Kita tengok, kita duduk dengar lah ketika tsunami, ketika gempa bumi, masing-masing dengan kerja masing-masing tu. Tahu-tahu dung mari. Bingung pada ketika tu. Mati semua. Hak tu kecil-kecil dia bui dulu. Supaya hak lain ni, hak tak kena tu fikir tu. Lagu ni. Lepas tu hak tu duduk ngaji, hak tu duduk semayang, hak tu duduk mandi, hak tu duduk dalam jamban, hak tu duduk makan, hak tu duduk nego, macam-macam. Hak tu duduk bawa kereta, grung habis. Ni tengok. Supaya dengan orang mati je. Tidak kita mati. Hak sebelah kita mati. Nak suruh kita mikir. Lepas tu oleh ni pula mati. Kita tidak lagi. Tapi apabila kena, kita lagu tu lah juga. Itu semua sebagai peringatan lah. Dia baru perah susu dia, tak ada nak minum. Nak rayaknya cepat. Dan kiamat itu pasti akan berlaku ketika seseorang itu sedang comor cak ataupun comor semi, duduk semi kolai dia nak bubuh air lah kira-kiranya. Tak ada bubuh air dalam tu kiamat. Kiamat pasti akan berlaku ketika seseorang itu duduk angkat uklah tu mana suapan. Pegang ni, pegang dia dalam tangan, nak angkat, tak ada siapa ke mulut. Kiamat. Dia memang kalau kejut besar, tahu dah duduk tangan tu pun kejutnya jatuh gitu je. Tak ada dah nak buah dalam mulut. Kalau kecil-kecil dah lagi. Tapi kalau kiamat dah. Itulah nak ceritanya, fitnah lah tu. Fitnah besar. Supaya kita terselamat daripada fitnah besar tu, kena jaga-jagalah hak dulu-dulu, hak sebelum pada tu. Kena jaga dulu. Itulah pengajarannya bab zikrid dajjal sekat dulu. Wallahu a'lam.